الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bahagia tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi bacaan hadis-hadis kita daripada kitab Riyadhus Salihin, dan mudah-mudahan kita dapat memahami dan kita dapat menghayati apa sahaja pengajaran yang kita dapat daripada hadis-hadis ini. Sebelum pada itu, marilah dulu sama-sama kita baca satu dua zikir sebagai muqaddimah kepada kuliah kita untuk mendapat lebih keberkatan insya-Allah. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu malaikatak wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Ini zikir yang Nabi sebut, diminta supaya kita selalu membacanya pagi, petang, siang dan malam ketika nak tidur. Demikianlah dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Sekali lagi, Allahumma inni ushhiduka, inni ushhiduka. Ushhidu bukan asyhadu, ushhidu. Anni ushhiduka wa ushhiduka. Anni ushhiduka wa ushhidu malaikatak wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Tuan-tuan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku ushhiduka, aku jadikan kamu sebagai saksi. Kalau asyhadu, aku naik saksi. Ushhiduka, kita jadikan Allah sebagai saksi. Allah jadikan saksi. Wa ushhidu malaikatak, dan aku jadikan malaikat-malaikatmu sebagai saksi. Wa hamalata arsyik, dan aku jadikan malaikat yang menanggung arasmu sebagai saksi.
wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika, dan aku jadikan semua makhluk kamu yang ada di langit dan di bumi, dan semua makhluk-makhluk kamu itu sebagai saksi. Apanya kita minta Allah jadi saksi, malaikat jadi saksi, makhluk-makhluk dia jadi saksi? Saksinya ialah annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah. Kita minta Allah jadi saksi. Kita mengaku dia adalah Tuhan kita, minta dia jadi saksi kat kita, malaikat dia jadi saksi, yang menanggung aras dia jadi saksi, seluruh makhluk Allah atas muka bumi ini semua jadi saksi yang kita mengaku annaka antallah, bahwasa engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan lain melainkan engkau. Wahdaka, engkau esa ya Allah. La syarikalak, tidak ada syirik bagi kamu ya Allah. Wa ashhadu, dan aku naik saksi, anna Muhammadan abduka wa rasuluk, bahawa Sayyidina Muhammad itu hambamu dan rasulmu. Jadi tuan-tuan, kemah ni kita minta Allah jadi saksi kat kita. Kita nak ucap, dia minta Allah jadi saksi, malaikat jadi saksi, segala makhluk Allah jadi saksi, bahawa kita mengaku 7 patala langit dan bumi, bahawa dia adalah Tuhan kita, tidak ada syirik baginya, dan Nabi Muhammad adalah pesuruhnya. Ini zikir ni cukup penting tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis dia. Kali lagi, Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu malaikatak wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Apa yang ni tuan-tuan? Jadikan dia sebagai amalan, insya-Allah Allah akan ampun segala dosa kita. Nak tidur malam baca dulu. Sebelum kita baca kitab ni, ada sedikit maklumat yang saya nak bagi tahu, bahawa saya memerlukan sedikit bantuan keawangan derma daripada tuan-tuan puan-puan sekalian untuk saya menyediakan juadah berbuka puasa kepada pelajar-pelajar saya di tempat saya dan orang tua-tua yang ada di tempat saya, untuk berbuka puasa. Setiap tahun kita buat. Kita panggil infak ihya Ramadan. Belanja yang kita derma untuk menghidupkan bulan Ramadan. Kita akan buat more berbuka puasa. Pertama kepada pelajar yang belajar, yang tinggal di asrama saya. Yang kedua pelajar tahfiz. Dan yang tiga orang tua-tua yang duduk di penempatan warga mas. Ada lebih kurang 30 orang. Jadi kalaulah banyak kita dapat sumbangan, kita akan buat kerak sikitlah untuk mereka berbuka puasa. Budak-budak yang mengaji agama dan menghafaz Quran, orang tua-tua yang duduk di pondok, kita buat berbuka puasa. Kemudian kalau ada lagi wang lebihan, kita akan bagi kepada mereka-mereka yang bertadarus Al-Quran pada bulan puasa. Itulah sedikit saya maklumkan kepada tuan-tuan puan-puan.
kalaulah ada sedikit sumbangan untuk ihya Ramadan, saya mengalu-alukanlah, insya-Allah. Tak tahulah, tengok apa kali lagi kita boleh minta, dan saya sediakanlah bekas bubuh dalam ni lah, di derma ni. Buah banyak pun tak apa, sikit pun tak apa. Yang ni mai orang lelaki ambil bubuh dalam tu, yang ni ambil orang perempuan ambil mai bubuh. Sila. Terlepas saja kita buat iftar jamu mereka, kadang-kadang kita buat sahur sama, kita habis lebih kurang tahun lepas RM12,000, RM12,000. Kemudian kita bagi sama kepada budak-budak yang bertadarus Al-Quran. Mereka duk baca Quran sepanjang bulan puasa, kita juga bagi derma. Saya dah minta izin lah kepada pengurusan Masjid Bukhari untuk saya nak mengedar tabung ni lah. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, buka hadis kita. Buka surat berapa tuan-tuan? Kita berhenti itu. Puan-puan. Ya. 34 hadis nombor 29 tu. Baik. Ikut saya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau orang perempuan Aisyah ni anha. Kalau laki-laki Abu Hurairah anhu. Itu beza dia nah, bahasa Arab ni. Kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu. Ha untuk perempuan, hu untuk laki-laki. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan ta'ni fil laili yasjudu sajdata min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa'a ra'sahu wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri thumma ittaji' ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tihi, bukan ya'tihu lah, ya'tihi, hi itu, hatta ya'tihi al-munadi lis-salati. Hadis ini yang cerita kat kita isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak perempuan kepada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq.
Ha. Abu Bakar, anak dia perempuan Aisyah jadi isteri Nabi. Ha. Ada satu cerita apabila Aisyah ni dia ikut Nabi dalam satu perjalanan. Apabila balik dalam perjalanan itu sampai di tengah padang pasir sebelum masuk Madinah, qiladah dia jatuh, rantai mah dia jatuh di padang pasir. Dah jatuh situ dia bagi tahu kat Nabi, rantai dia jatuh. Nabi pun berhenti unta dan sahabat-sahabat semua berhenti. Berhenti buat apa? Duk cari rantai Sayyidina Aisyah jatuh. Nabi ni tuan-tuan, dia bertimbang rasa kepada orang perempuan. Duk cari lama punya lama, lari cari lama punya lama. Sayyidina Abu Bakar naik geram ke anak dia pasal hang punya pasal sampai orang lain kena berhenti di padang pasir nak masuk tak boleh. Dia pergi tampak sekali Sayyidina Aisyah, ayah dia. Pang dia bagi, hang punya pasal lah ni. Tidak, Rasulullah tak berhenti. Dah Rasulullah berhenti, orang lain pun berhentilah. Susah bergamin duduk tengah padang pasir ni. Ayak pun tak ada, apa pun tak ada. Nak ambil yang semayang pun tak ada ayak. Hang punya pasal, pang dia bagi. Apabila sampai masa nak semayang, tak ada ayak. Allah turun ayat Al-Quran. Wa in kuntum junuban, in kuntum ala safarin, aw ja'a ahadun minkum minal ghaitif, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tariban, dalam surah An-Nisa. Kalau kamu berada di tempat kamu sudah berhadas ataupun kamu sudah berjunub, tiba-tiba tidak ada air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan satu di muka, satu di tangan. Tayamum. Jadi, Nabi berhenti cari rantai isteri Aisyah, turun ayat bagi tayamum. Belum tu tak tahu lagi nak tayamum ni. Nak ganti ayat, dah ayat tak ada di tengah padang pasir, mai tayamum. Nabi pun ajaklah para sahabat, kita ayat tak ada nak sembahyang, mari kita tayamum. Tepuk sekali, darbatun lil wajhi, bubuh di muka, atau darbatun lil yadin di tengah padang pasir. Lepas tu apabila Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar pergi balik ke anak dia, dia kata, Aisyah, alhamdulillah lah, keberkatan kerana hang punya pasal kita dapat hukum baru boleh bertayamum. Kalau hang tak punya pasal tak boleh tayamum, tak tahu lagi nak biar sampai nak berwuduk lagu nak semayang lagu mana. Jadi hang punya pasal, ni dah turun ayat tayamum. Para sahabat pula kata, Abu Bakar, oi, anak hang ni sungguhnya bawa berkat kepada kami, kerana dia punya pasal kami pun tahu lagu mana nak bertayamum. Ni Sayyidina Aisyah, ada cerita dia. Ayat turun ayat Quran dalam surah An-Nisa suruh tayamum tu, rantai dia jatuh. Kalau tidak, tak tahu lagi nak tayamum lagu mana. Ni berkatnya Sayyidina Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahulah cerita dia isteri hidup dengan Nabi. Kana yusalli, Nabi selalu semayang 11 raka'atan, 11 rakaat Nabi semayang. Ta'ni
yang dimaksudkan oleh Sayyidina Aisyah itu ialah fil lail, di waktu malam. Nabi semayang 11 rakaat waktu malam. Imma semayang tu semayang tahajud termasuk dengan witir. Tahajud 8 rakaat, witir 3 jadi 11. Ataupun semua 11 rakaat tu witir. Sebab itu mazhab Syafi'i kata paling banyak semayang witir ni adalah 11 rakaat. Dengan hadis ni lah. Kita jangan kata 11, 3 pun jarang buat. Nak buat pun tunggu bulan puasa. Tu pun pasal tu imam semayang lepas tarawih. Kalau la ni pakai tak buat. Nabi semayang sampai 11 witir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Nabi kata, jadikanlah semayang kamu paling akhir sekali di waktu malam itu ialah semayang witir. Kalau nak semayang lain, tahajud semayang dulu. Tapi last sekali witir. Sama ada 3 rakaat atau 1 rakaat. Tapi Aisyah kata ni Nabi semayang sampai 11 rakaat. Yasjudus sajdata. Nabi sujud di tiap-tiap kali dia sujud. Min zalika, dalam 11 rakaat tu. Setiap kali Nabi sujud, qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa'a ra'sahu. Nabi sujud, dalam sujud tu Nabi baca sekadar lebih kurang 50 ayat yang kamu baca. Allah. Duk dalam sujud saja ambil masa lebih kurang 50 ayat kita baca. Lama mana 50 ayat tuan-tuan? 50 ayat ni lebih kurang, lebih pada setengah Yasin sikit. Lebih pada setengah Yasin. Kalau Yasin kita baca 8 minit, setengah Yasin tu lebih kurang 4 minit. Sujud saja Nabi duduk sembah muka dia atas tikar semayang tu, tempat semayang tu 4 minit. Nabi duduk berdoa. Nabi duduk bertasbih. Sebab sujud ini dalam semayang, dialah rukun yang paling dekat dengan Allah. Sebab kita sembah muka kita ke bumi. Kita menjunjung kebesaran Allah. Nak lawan dengan kita duk baca Fatihah, duk qiyam, tak boleh lawan. Nak lawan dengan rokok, tak boleh lawan. Nak lawan dengan duduk tahiyat, tak boleh lawan. Sujud lebih lagi. Sebab itu dalam satu rakaat, sujud sampai 2 kali. Rokok berapa kali? Sekali saja. Diri berapa kali? Baca Fatihah sekali saja. Tahiyat ada had. Rakaat tak ada tahiyat. Tahiyat yang kedua dengan yang keempat saja. Pertama tak ada tahiyat, yang 3 tak ada tahiyat. Kalau sembahyang Isya. Sembahyang Maghrib ada yang 3. Tahiyat dalam sembahyang tu 2 kali saja. Rokok dalam satu rakaat sekali saja. Tapi sujud dalam satu rakaat 2 kali. Sebab itu Nabi sujud lama. Nabi baca doa dalam sujudnya lama. Kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali pun lama dah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi dan segala puji bagi dia. Nabi baca, kita baca 3 kali. Nabi baca sampai 7, sampai lebih pada tu dia baca. Kemudian Nabi baca lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa banyak lagi doa. Zikir dalam sujud, dan Nabi baca doa-doa lain. Sebab sujud adalah rukun yang paling dekat dengan Allah. Nabi bersabda,
aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Keadaan dalam sembahyang seorang hamba itu yang paling hampir dengan Allah bila? Ketika dia sujud, sembam muka ke bumi. Sujud menjunjung kebesaran Allah. Sujud menandakan kita ni hina, muka kita duduk di bumi. Sama dengan tempat kita letak tapak kaki tadi. Tentu kita sujud. Pasal apa? Kita sanggup hinakan diri kita dan kita sanggup muliakan Allah. Sebab itulah Nabi sujud lama. Sampai 4 minit lebih kurang lah. Kalau kita kata setengah Yasin tu, baca Yasin 8 minit, setengah Yasin 4 minit. Allah. Lama tak tuan-tuan? Sebab itu para sahabat tak boleh ikut Nabi dalam sembahyang lagu ni. Nabi pun dia seorang-seorang, dia lepas meta cukup-cukup. Tapi kalau dia sembahyang ramai-ramai, dia tak buat lagu ni. Hak ni cerita Sayyidina Aisyah, cerita Nabi sembahyang di rumah. Tu pun ada cerita di belakang, sekali ada 2 orang sahabat. Hak seorang tu main ikut Nabi, main ikut, tak larat nak ikut. Lepas tu dia berasa lagu dia nak mufaraqah dengan Nabi, nak buat seorang-seorang. Tak mampu. Tu yang kata Sayyidina Aisyah, yasjudus sajdata, Nabi apabila dia sujud, min zalika, daripada semua rakaat sebelah tu, qadra ma yaqra wahadukum 50 ayatan. Lama masa Nabi sujud itu lebih kurang sekadar kamu baca 50 ayat Quran, lebih kurang setengah surah Yasin. Qabla an yarfa'a ra'sahu wa yarka'a, qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum Nabi angkat kepala dia daripada sujud, Nabi sujud lah, lamanya lebih kurang 50 ayat Quran baca. Wa yarka'u raka'ataini qabla salatil fajri. Kemudian Nabi sembahyang pula 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, iaitu sunat subuh. Nabi sembahyang pula 2 rakaat. Lepas pada hak sebelah tu, Nabi sembahyang pula 2 rakaat sebelum subuh. Summa taji' ala shiqqihil ayman. Kemudian lepas sembahyang sunat subuh, Nabi pergi tidur di atas rusuk dia yang kanan. Hatta ya'tihil munadi, sehingga datanglah Tuk Bilal ibn Rabah lissalah, azan untuk sembahyang, baru Nabi bangkit. Itu Sayyidina Aisyah cerita budaya Nabi pada setiap hari. Lagu itulah Nabi. Boleh faham lah? Saya cerita tu, saya baru makna. Sebab terjemahan dia asal lagi ni ada hak tak betul. Lepas tu kita kena mengaji. Saya rojok tengok terjemahan tu memang tak betul. Dan tak faham. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan faham hak saya cerita tak sah, lagu itulah. Lagu mana? Nabi sembahyang 11 rakaat. Setiap kali Nabi sujud, dalam 11 rakaat tu Nabi sujud, tentulah 22 kali sujud. Sebab setiap rakaat tu 2 kali sujud. Kalau 11, 2 kali 11, 22 kali sujud. Setiap kali Nabi sujud, lama masa yang Nabi ambil dalam sujud, dia berzikir, dia berdoa tu lebih kurang 50 ayat Quran kalau kita baca. 4 minit. Kemudian Nabi angkat kepala daripada sujud. Kemudian Nabi sembahyang pula 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian Nabi pergi tidur sampailah Bilal mai azan subuh. Itu makna hadis. Cuma terjemahan di muka surat 35 itu ada sedikit salah. Saya pun tak faham. Saya baca pun tak faham. Saya rujuk hak Arab dalam kitab hak ori dia, memang lagu tu. Dan memang hak ni salah. Cuba kita baca tengok. Faham tak?
daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 11 rakaat pada waktu malam. Okey, tang tu faham lagi. Lepas tu cuba tengok. Baginda sujud sekali saja. Tu dia. 11 rakaat sujud sekali. Mana ada? Satu rakaat kena sujud 2 kali. Ni 11 rakaat sujud sekali. Tak betul. Hak Arab bukan lagu tu. Baginda sujud sekali sahaja. Dan selepas rakaat itu, sama jaraknya kamu membaca Al-Quran 50 ayat, malah baginda masih lagi sujud. Faham tak? Tu yang tak faham lah. Baginda sujud sekali saja. Tak betul. Dalam selepas rakaat itu, apa dia ni? Sama jaraknya kamu membaca Quran 50 ayat. Hak kita faham, dalam sujud tu, masa yang Nabi ambil dalam sujud tu macam kita baca 50 ayat lebih kurang 4 minit. Tu maksud dia. Malah baginda masih lagi sujud. Lepas baca lebih kurang 50 ayat, duk sujud lagi. Potong bahak tu. Daripada baginda sujud tu sampai lagi sujud tu, buang. Tak betul. Hak betulnya lagu ni. Terjemahan Arab. Ganti daripada baginda sujud sekali sahaja. Dalam selepas rakaat itu, sama jaraknya kamu membaca Al-Quran 50 ayat, malah baginda masih lagi sujud. Hak tu buang. Ganti dengan yang ni. Apa dia? Pembetulannya. Baginda sujud di dalam semua rakaat itu. Dalam semua 11 rakaat tu. Sujud tentulah 2 kali tiap-tiap rakaat. Baginda sujud di dalam semua rakaat itu. 11 rakaat itu. Setiap kali sujud mengambil masa seperti kamu membaca 50 ayat Quran sebelum baginda mengangkat kepalanya. Tu dia, ganti hak tadi. Dan tulis dah pembetulan tu. Tak dan, lain sekali lagi. Baginda sujud, tulis. Di dalam semua rakaat itu. Di dalam semua rakaat itu. Berapa rakaat? 11. Sujud tentu 22 kali ya. Dalam semua rakaat itu, 11 rakaat tu, baginda sujud di dalam semua rakaat itu. Dalam bracket 11 rakaat tu, setiap kali sujud, tulis. Setiap kali sujud mengambil masa. Setiap kali sujud tu mengambil masa seperti kamu membaca 50 ayat Quran. Setiap kali sujud mengambil masa seperti kamu membaca 50 ayat Quran sebelum baginda mengangkat kepalanya. Tak angkat lagi kepala, dalam sujud tu lebih kurang 50 ayat Quran kalau kita baca masa dia. Hak tu tukar dengan hak kita tadi ni. Hak baginda sujud sekali sahaja
dalam selepas rakaat itu sama jaraknya kamu membaca Al-Quran 50 ayat, malah baginda masih lagi sujud. Itu buang-buang. Ganti dengan yang tadi. Baginda sujud di dalam semua rakaat itu, dalam kurungan 11 rakaat. Setiap kali sujud mengambil masa seperti kamu membaca 50 ayat Quran sebelum baginda mengangkat kepalanya. Angkat kepala daripada sujud tu. Itu pembetulan lah. Kita pun tak faham. Awak JAKIM tak betul ni. Kena bawa kitab ni pergi kat JAKIM tunjuk tang ni salah. Sebab hak Arab tu tak ada hak lagu dia terjemah. Hak Arab tu tak ada. Habak kata 11 rakaat tu sujud sekali saja. Tak ada. Dia habak setiap kali sujud, Nabi baca lebih kurang 50 ayat Quran kalau kita baca. Masa dia. Kemudian lepas tu betul balik. Baginda mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Sunat subuh lah. Kemudian baginda berbaring pada sebelah lambung kanan sehinggalah datang seseorang kepadanya mengajak sembahyang subuh berjamaah. Yang datang tu ialah Bilal melaungkan azan. Bilal ni nama orang. Dia nama Bilal ibnu Rabah. Dia asalnya hamba kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merdekakan dia. Dia Bilal ni orang kulit hitam. Tapi suara dia sedap. Akhirnya Nabi lantik dia suruh jadi Bilal kepada Nabi. Setiap kali nak sembahyang jemaah, dialah yang azan. Di akhirat kelak Nabi kata Bilal ini leher dia bercahaya di akhirat kelak. Orang tanya Nabi pasal apa leher dia bercahaya? Pasal dia selalu duk panggil orang main semayang. Azan. Percaya. Kemudian Nabi kata tanya dia pula, di dalam syurga kenapa aku dengar kamu duk berjalan di belakang aku, bunyi kasut selipar kamu ni cerih belakang aku. Hang buat apa? Yang hang masuk syurga pun lepas pada aku hang masuk ni. Cepat. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada amalan yang lebih pada orang. Cuma yang saya duk buat, mungkin yang kerana itulah yang saya masuk syurga belakang Rasulullah. Yang saya duk buat, setiap kali saya ambil wuduk, saya sembahyang 2 rakaat sunat wuduk. Hak tu saya nak buat. Nabi kata, betul. Kerana itulah kamu masuk syurga awal. Setiap kali dia ambil wuduk, sama ada ambil wuduk nak sembahyang ke, sama ada ambil wuduk nak tidur ke, dia sembahyang sunat wuduk. Usalli sunnatal wuduk raka'atain lillah ta'ala. Hak tu dia kata saya tak pernah tinggal, dan mungkin hak tu lebih pada orang lain. Orang lain mungkin jarang buat, tapi saya tak pernah tinggal hak tu Rasulullah. Setiap kali saya ambil wuduk, saya sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Nabi kata, betul Bilal, kerana itulah kamu masuk syurga sama dengan aku. Lihat dia bercahaya di akhirat kelak. Sebab dia jadi tukang azan Nabi. Sebab itu apabila Nabi wafat, dia pun berhenti. Tak mau jadi tukang azan dah. Sebab dia nak jadi tukang azan Nabi saja. Dia pergi duduk di Palestin. Kemudian ketika satu pemerintahan Sayyidina Umar kot, dia balik ke Madinah. Ziarah Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi masih ada lagi hak tak mati. Tengok-tengok nampak muka Bilal, mereka menangis. Teringat Bilal ni lah yang duk panggil kami semayang belakang Nabi dulu. Akhirnya mereka kata, Bilal, minta sekali lah jasa baik kamu. Pilah azan sekali, kami rindu nak dengar suara hang. Dia pun pi azan, sahabat-sahabat yang dengar suara dia pakat menangis semua. Teringat sejarah bersama dengan Nabi dulu. Ni Bilal ibnu Rabah.
Ha. Umayyah bin Khalaf, seorang bapa kafir. Jadi tuan dia masa tu, dia beriman dengan Nabi. Dia duk mengucap. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ni, fidra dia tengah padang pasir. Pegang dia, hamba dia. Dia beli. Pegang dia, bawa pi tengah rembang, musim panas, pi bagi tidur atas batu-batu padang pasir tu, tidur melentang, ikat kaki, ikat tangan, boh 4 tumang, kaki 2 tumang 2, 4 ikat kaki. Biar rasa sikit panas. Hang panggil Tuhan hang mai buang. Hang panggil Muhammad hang mai buang. Tu dia kena dera. Saya dia masuk Islam. Tuan dia kafir, namanya Umayyah bin Khalaf. Tapi Bilal ni apa dia kata? Ahad, ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dia tak tinggal. Sehingga Sayyidina Abu Bakar lalu-lalu tengok, dia duk kena dera. Tanya siapa tuan hang? Umayyah bin Khalaf. Pi Abu Bakar pada Umayyah bin Khalaf. Hang ni Umayyah, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Sanggup no hang nak bunuh Bilal no? Hang sanggup anak bolah Bilal bin Rabah, hamba saya, hang semata-mata kerana dia kata Tuhan dia Allah saja. Kerana dia mengaku Tuhan dia Allah, sanggup hang nak bunuh dia no? Jual kat aku bang. Umayyah kata, ambil ah. Murah pun tak apa, aku pun meluat lah. Dah lah hitam. Lepas tu, tinggal pula agama kami. Ambil. Sayyidina Abu Bakar beli. Bukan murah. Beli. Dia lepas. Bilal, hari ini aku merdekakan kamu kerana Allah. Sebab kamu memilih Islam sebagai agama. Lepas tu, dia jadi merdeka lah lepas tu. Kemudian, Nabi angkat dia suruh jadi Bilal. Apabila sahabat Nabi mimpi ada malaikat mengajak dia azan waktu malam, mimpi dia bagi tahu kat Nabi. Nabi kata, "Pi ajak Bilal, fa innahu anda minka sautan." Karena Bilal itu suara dia lebih nyaring daripada kamu, lebih deras daripada kamu, lebih lemak dan merdu suara daripada kamu. Bagi dia yang azan. Dia pun pi ajaklah kalimah azan, nak kita duk azan, dia pun mula. Sejak daripada tu, dia jadi tukang azan Nabi sampai Nabi wafat. Ni, Bilal ni. Sebab itulah, kata Sayyidah Aisyah, Nabi tidur sebelah rusuk dia kanan, lepas dia semayang 2 sunat subuh, Nabi tidur sampai, bukan sunat subuh, sunat sebelum subuh, kemudian sampailah orang mai azan. Bilal mai azan. Itu katanya. Kemudian baginda berbaring pada sebelah lambung kanannya. Kanan sehinggalah datang seorang kepadanya mengajak semayang subuh berjamaah. Siapa dia? Bilal melaungkan azan. Apa pengajaran hadis? Sunat dipanjangkan sujud ketika sembahyang sunat di waktu malam. Sunat. Panjangkan sikit sujud tu. Bacalah subhana rabbiyal a'la tu 7 kali ke, berapa kali ke, lebih daripada 3 kali. Dia kata 3 kali pun mujuk ustaz, saya tak baca langsung. Belok cicah aja dai katakan jadah, angkat terus. Tak ada tamak nina. Kalau baca 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, confirm ada tamak nina. Tapi kalau tak baca apa, tak tahulah ada tak ada tamak nina. Sunat dipanjangkan sujud ketika sembahyang sunat di waktu malam. Pasal apa? Kerana ketika itu seseorang yang beribadat
mendapat ketenangan dan pahala berganda-ganda. 2. Ketika sujud disunatkan seorang berdoa apa yang dihajatnya. Boleh berdoa, doalah. Cuma jangan dengan bahasa Arab. Dalam semayang tak boleh kita berdoa dengan bahasa lain dan lain. Dengan bahasa Arab tak apa, walaupun bukan ayat Quran. Nak doa dalam sujud lama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhi. Bacalah sujud, dalam sujud tu. Cuma jangan bahasa Melayu saja ataupun bahasa lain. Kalau lain pada bahasa Arab, batal semayang kita. Dalam sujud dia baca doa bahasa Inggeris. Hebat. Semayang batal. Ahibbul Arab li salasin. Nabi kata, kamu kena suka bahasa Arab ni kerana tiga sebab. Li'anni Arabiyun. Pertama sekali kerana aku sendiri pun orang Arab. Nabi kata, wal Qur'anu Arabiyun. Yang kedua, kerana Al-Quran itu sendiri pun dengan bahasa Arab. Ada Quran dalam bahasa Inggeris. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabi. Dan cakapan ahli syurga dalam syurga kelak pun menggunakan bahasa Arab. Tak guna bahasa lain. Walaupun dia orang Melayu. Duduk di Kok Diang, tak tahu cakap Arab. Tapi kalau masuk syurga, dia speaking Arab semua. Sebab itu Nabi suruh kita ni kena suka dengan bahasa Arab. Sebab aku sendiri orang Arab. Hadis aku semua dalam bahasa Arab. Cuba tengoklah terjemah Melayu dah menelong dah. Yang kedua, Quran sendiri dalam bahasa Arab. Dan percakapan ahli syurga kelak pun menggunakan bahasa Arab. Itu bolehlah nak berdoa dalam sujud. Doalah banyak mana pun. Tapi dengan bahasa Arab. Ketika sujud disunatkan seorang berdoa apa yang dihajatnya. Kerana ketika sujudlah masa yang paling hampir bagi seorang hamba dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, disunatkan berbaring pada lambung kanan. Lambung ni makna rusuk lah. Orang tua dulu kata lambung. Kita lambung, ni lambung bola lah. Ni lambung ni malah rusuk. Disunatkan berbaring pada rusuk kanan. Lebih-lebih lagi ketika menunggu masa sembahyang jamaah. Bila ni? Dia kata, dituntut berbuat demikian sekiranya seorang bersembahyang di rumah. Tapi ke masjid, duduk tidur pula dalam masjid, taklah, tak disunatkan. Di rumah ni. Tetapi jika di masjid, makruh hukumnya. Terhunjuk duduk sembahyang. Tidur. Di rumah. Satu lagi hadis. Hadis 30. Ikut. Wa anha qalat. Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira
Faqala ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Ini Sayyidina Aisyah juga cerita kat kita. Dia kata Nabi sembahyang tahajud dia bulan Ramadan ke, bulan tak Ramadan ke, tidak lebih daripada 11 rakaat. Itu budaya Nabi buat. Di bulan Ramadan pun 11, tak Ramadan pun 11. Ini bukan sembahyang tarawih ni, sembahyang ni. Kemudian Nabi sembahyang, kata Sayyidina Aisyah, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Hak last sekali Nabi buat 3, jadi 11. Tera mana agama elok ya Nabi sembahyang tu. Tera mana agama panjangnya. Sayyidina Aisyah kata, tang elok dia, panjang dia, tak usah duk tanyalah. Tak ada ting lah elok punya Nabi sembahyang. Panjang pun jangan tanyalah. Punya panjang Nabi sujud. Kita tak mampu nak buat macam Nabi. Punya cantiknya 11 rakaat yang dia sembahyang pada setiap malam. Punya panjangnya Nabi sembahyang setiap malam. Dia baca pun panjang, dia sujud pun panjang. Habis apa semua, summa yusalli salasan. Kemudian Nabi sembahyang lepas 4, Nabi sembahyang 3. Faqultu ya Rasulullah. Lepas sembahyang 3, Nabi pun pergi tidur. Saya tanya Nabi. Apa dia tanya Nabi? Sayyidina Aisyah. Atanamu qabla an tutira ya Rasulullah. Rasulullah pergi nak tidur. Tak sembahyang witir lagi, nak tidur dah. Dia tak tahu kata hak Nabi sembahyang 3 tu witir. Nabi tak abang kat dia lah. Dia ingat Nabi tak sembahyang witir lagi lah, pergi tidur. Faqala ya Aisyah. Nabi kata, Aisyah, oi, inna aynayya tanaman. Sungguhnya yang lena tu mata aku saja. Wala yanamu qalbi. Hati aku tak lena, Aisyah, oi. Tak macam hampa. Hampa lena dengan mata, dengan hati, dengan semua. Dan kita lebih teruk lagi. Dengan otak, dengan mata, dengan hati, dengan jubuk-jubuk lena. Tak kentut dah. Nabi dia tidur, dia lena mata saja, hati dia tak lena. Sebab itu bagi Nabi, kalau dia lena pun ayat sembahyang dia tak batal. Pasal apa? Dia tak lena hati dia. Tak macam kita. Kita lena ni cabut tali hidung semua. Nabi tak. Mata saja. Hati dia tak lena. Tu dia abang kat Aisyah. Aisyah, oi, mata aku saja lena, hatiku tak lena. Dia duk berzikir pada Allah walaupun mata aku lena. Tak macam hampa. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya lagi. Kita dengar cerita-cerita isteri-isteri Aisyah, sahabat-sahabat ni. Allah. Kalau kita tak baca hadis, kita tak tahu ni. Tak tahu. Sebab tu pengajian hadis ni bagus ya. Jangan tinggal. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan sembahyang sunat witirnya lebih daripada 11 rakaat. Sama ada di bulan Ramadan atau bulan yang lain. 11 rakaat. Kita buat 3 aja witir kan. Itu pun banyak tak sangka dah. Nabi 11. Baginda sembahyang sunat 4 rakaat. Maka janganlah kamu bertanya betapa sempurna dan panjangnya masa sembahyang baginda tu. Tak duk tanyalah. Panjang sungguh.
Cantik sungguh sembahyang Nabi itu. Kemudian baginda bersembahyang lagi 4 rakaat dengan cara yang paling sempurna dan lama masanya. Selepas itu baginda bersembahyang 3 rakaat lagi. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tuan juga tidur dahulu sebelum sembahyang witir? Lalu baginda menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua-dua mataku memanglah tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Apa pengajaran kita dapat? Sembahyang sunat witir paling banyak rakaatnya ialah 11 rakaat. Mengikut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab Nabi pun buat 11. Sama ada bulan puasa ke tak puasa dia buat 11. Itu paling banyak. Kita tak pernah buat sampai 11. 3 tu pun banyak dah. 2. Tidak makruh hukumnya jika seorang tidur sebelum ia sembahyang sunat witir. Boleh. Sekiranya ia boleh dan yakin dapat bangun sebelum waktu subuh. Kalau dia rasa dia boleh bangun sebelum subuh untuk menunaikan sembahyang sunat tersebut. Sebab witir apabila masuk subuh tak ada dah waktu dia. Waktu dia adalah selepas sembahyang Isya dan sebelum masuk subuh. Celah-celah itulah nak sembahyang witir. Nak tidur dulu kah? Tak mau tidur dulu kah? Tapi paling senang kita lepas sembahyang Isya tu kita buat sunat Isya ba'diyah 2 rakaat, sembahyanglah witir, sama ada 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Senang. Tapi kalau tidur dulu, jaga-jaga saat ni orang bang subuh dah terlepas witir kita. Yang elok lepas kita sembahyang sunat Isya tu buatlah witir. Jadilah tuan-tuan dulu takat tu. InsyaAllah kita akan sambung pula hadis 31. Jangan mengaji banyak sangat. Saat ni alim cepat. Lepas ni dia tak main dah. Awak, aku alim dah. Kita baca sikit-sikit supaya kita dapat faham dan kita dapat menghayati dan kita dapat membetulkan sekiranya ada kesalahan-kesalahan terjemahan dan sebagainya. Saya nak main mengaji ni, nak main mengajak ni, di mana pun saya pergi mengajak, saya baca dulu 2-3 kali. Nak tengok tahu mana salah, tahu mana kena betul. Tuan-tuan senang je bawa kitab, main buka sini saja. Sekejap lagi tutup, bubuh dalam beg, tak situ. Kuliah pula, heret beg tu buat main. Senang. Kita nak mengajak ni, kena baca 2-3 kali dulu. Buka dulu kitab-kitab rojokkan dia. Tengok betul ke tak betul ni. Macam tadi ni, saya tengok-tengok, oi ni banyak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wajidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita pengajian hak sebelah siang ni, bulan puasa pun kita tak berhenti lah. Hak malam saja kita berhenti kerana kita nak buat sembahyang tarawih. Siang kita tak berhenti. Dan saya ucapkan terima kasih banyaklah atas sumbangan yang tuan-tuan bagi demi untuk anak-anak kita berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah berikanlah ganjaran pahala yang berlipat ganda pada bulan puasa ni kepada tuan-tuan sekalian. Sekian aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.